Kehidupan orang kata kehidupan korang sebagai seorang pelajar di sekolah dan juga kehidupan korang di universiti sebenarnya. Dia ada mix and match dekat situ, okey? Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bersama aku lagi. Dan hari ini aku akan ceritakan mengenai bagaimanakah kehidupan seharian seorang pelajar tingkatan 6 ataupun pelajar STPM. Okey? So, buat lepasan-lepasan SPM semua yang dah orang kata dalam fasa-fasa untuk memilih orang kata jalan-jalan atau hala-hala tuju korang untuk sambung belajar lepas ni, korang patut tengok video ni sebab hari ni aku akan ceritakan mengenai bagaimana sebenarnya kehidupan sebagai seorang pelajar tingkatan 6. Adakah ianya sama macam korang pergi sekolah masa tingkatan 5 ataupun ianya sama macam korang pergi universiti? Okey. So aku akan ceritakan dekat korang sebenarnya perjalanan ataupun kehidupan seorang pelajar STPM ini. Dia mencampuri, bukan mencampuri dia menggabungkan kehidupan orang kata kehidupan korang sebagai seorang pelajar di sekolah dan juga kehidupan korang di universiti sebenarnya. Dia ada mix and match dekat situ, okey? So basically siapa yang masuk tingkatan 6 ni, kalau kita mulakan dulu tingkatan 6 ini pada hari ini, okey, korang boleh belajar tingkatan 6 di dua tempat. Sama ada korang belajar di sekolah harian biasa yang menawarkan tingkatan 6 ataupun korang akan belajar di pusat tingkatan 6 ataupun kolej tingkatan 6. Sebab kata beberapa tahun yang lepas STPM ataupun tingkatan 6 telah dinaik taraf ataupun kita bagi rebranding supaya ramai lagi pelajar-pelajar untuk masuk tingkatan 6. Kerajaan telah menyelaraskan semua pelajar-pelajar tingkatan 6 diletakkan di dalam satu pusat ataupun satu kolej yang dinamakan kolej tingkatan 6. Sama macam budak-budak matrik. Budak-budak matrik kan ada tempat dia, ada dia punya orang kata kita bagi pusat orang kata kolej matrikulasi Perlis, kolej matrikulasi ini dan sebagainya. Tapi untuk tingkatan 6 kita tak bagi by negeri. Dalam negeri tu kan ada 5-6 kolej tingkatan 6. Okey? So ini adalah untuk menyelaraskan orang kata proses pengambilan pelajar tingkatan 6. So soalannya sini, macam manalah kehidupan pelajar tingkatan 6? Macam mana korang nak, orang kata korang nak feel belajar tingkatan 6 ini? Okey, dia sama macam korang pergi sekolah. Maksudnya korang macam aku cakap, kalau korang tahu, kalau korang sekolah di sekolah yang ada tingkatan 6, korang tahu waktu dia lebih kurang sama macam korang belajar masa SPM. Korang akan masuk pukul 7.30 pagi baca waktu sekolah, dan juga korang akan balik pada waktu yang sama pelajar sekolah pulang. Kalau contoh korang ada kelas tambahan, mungkin waktunya berbeza. Dan yang paling best adalah korang duduk dekat rumah. Korang tak perlu pergi duduk kat kolej ke, duduk kat asrama ke, tak perlu. Okey, korang boleh belajar dalam orang kata dalam suasana universiti, orang kata suasana pra-universiti. Okey, dalam keselesaan di rumah. Korang tak payah sibuk-sibuk nak pergi sewa rumah ke, tak perlu. Korang duduk kat rumah aje. Sebab apa? Sebab pusat tingkatan 6 atau kolej tingkatan 6 kita bagi KTE kolej tingkatan 6 ini ada banyak dekat Malaysia ni. Dan kadang-kadang ada yang berdekatan dengan rumah korang. Korang boleh ulang alik je daripada rumah ke kolej korang. Okey. So, basically bila korang masuk tingkatan 6 pagi tu biasa-biasalah korang akan ada jadual waktu macam jadual waktu kelas. Masa SPM korang akan ada pukul ini sampai pukul ini subjek apa, pukul ini sampai pukul ini subjek apa, dan korang juga akan ada waktu rehat. Korang akan ada waktu rehat. Okey, korang akan pergi kantin, pergi kafeteria sama macam korang waktu belajar dekat zaman persekolahan. Tapi yang membezakan apa? Yang membezakannya adalah korang tak perlu pakai baju sekolah, korang pakai baju formal. Baju pakai tie, pakai baju kurung dan sebagainya. Okey, lepas habis waktu rehat, okey, korang akan masuk balik kelas, korang akan belajar orang kata subjek ataupun mata pelajaran yang seterusnya. Tapi apa yang membezakan zaman sekolah korang dengan zaman tingkatan 6 korang adalah cara pembelajaran tingkatan 6 dah berbeza dengan zaman korang SPM. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab korang dah pada level pra-university. Maksud kebanyakannya memang korang kena belajar sendiri. Maksudnya korang akan belajar teori dekat dalam kelas, cikgu korang akan mengajar pakai whiteboard bla 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 bla. Lepas tu nanti
korang kena buat orang kata latihan, kita panggil self learning, okey, sendiri untuk korang memahami lagi apa tajuk yang dipelajari dalam kelas korang. Dan apa yang aku boleh cakapkan, silibus ataupun pembelajaran tingkatan 6 ini ianya lebih detail, lebih terperinci. Kalau contoh buku sejarah korang, kalau contoh masa HM banyak ni, tebal macam ni. Kalau untuk STBM, buku korang tebal ni. Tapi ini untuk 1 semester. Korang 3 semester. So 1, 2, 3 lebih kurang tebal ni. Okey, tapi korang jangan risau. Sebab satu lagi perbezaan antara korang zaman sekolah dengan zaman tingkatan 6 adalah di mana korang tak perlu tunggu 1 tahun, 2 tahun baru ambil STBM. Sebab apa? Sebab korang dah dipecahkan kepada 3 semester. Okey, setiap semester ni tak silap aku dalam 4 bulan macam tu. So korang akan belajar 1 semester. Okey, 4 bulan belajar, korang akan ada buku teks korang sendiri. Contoh sejarah STBM penggal pertama, bahasa Melayu STBM penggal pertama, penggal kedua. Okey, so penggal pertama korang beri buku penggal pertama saja. Okey, contoh kalau STBM subjek wajib korang kena ambil adalah 4 lah. Ada 4 subjek wajib yang korang kena ambil. Yang subjek wajib yang pertama yang semua pelajar STBM kena ambil adalah pengajian am, dan lagi 3 terpulang kepada apa package ataupun subjek-subjek yang ditawarkan dekat kolej tingkatan 6 korang. Okey, ada yang ambil sejarah, bahasa Melayu, English literature, kesusastraan Inggeris, fizik, matematik S, matematik M dan sebagainya. Dia ikut aliran korang. Sama ada korang ambil aliran sains ataupun aliran kemanusiaan. Okey. So maksudnya setiap semester selama 4 bulan tu, habis je 1 semester, korang akan exam di akhir semester tersebut, dan exam korang akan cover apa yang korang belajar dalam semester itu saja. So bila korang dah habis orang kata exam tersebut, korang akan masuk semester yang baru. Bila dah masuk semester yang baru, buku teks dah baru, pembelajaran dah baru, dan apa yang korang dah belajar pada penggal pertama, korang takkan belajar dah, sebab korang dah ambil exam. So korang akan fokuskan kepada buku teks penggal yang baru. Kalau penggal 2 lah. Lepas tu habis je masa 3-4 bulan, korang akan ambil exam semula berkaitan dengan penggal kedua saja. Okey, so bila dah habis penggal kedua, korang akan masuk penggal ketiga, dan begitulah. Okey, selanjutnya korang akan ambil exam untuk penggal tersebut saja. So setiap markah ataupun CGPA, kita panggil CGPA ataupun pointer korang daripada satu semester akan dicampurkan dan dibahagi sama rata. Itu adalah dari segi exam dan pembelajaran korang. Dan korang juga setiap orang kata subjek korang akan diberikan kerja khusus ataupun assignment. Sama ada assignment individu ataupun assignment berkumpulan. So maksudnya korang akan orang kata mencari bahan, korang akan mencari orang kata info-info untuk buat korang punya report, korang punya laporan, korang punya orang kata presentation dan sebagainya. Contoh macam aku dulu, kalau untuk setiap subjek akan ada kerja khusus dia. Okey, dan kerja khusus itu berkaitan dengan apa yang korang belajar, okey, semasa di dalam kelas. Okey, dan kalau macam aku dulu aku ambil subjek sejarah dan juga bahasa Melayu, perniagaan juga pengajian. Ketiga empat-empatnya ada kerja khusus. Okey, sama ada contoh bahasa Melayu, kalau korang ambil bahasa Melayu, korang akan buat assignment berkaitan dengan tata bahasa, elemen-elemen tata bahasa yang ada dalam subjek bahasa Melayu tersebut. Sama ada korang fokus kepada kata kerja ke, penggolongan kata ke, tentang ayat pasif ke, ayat aktif ke, tentang polisim dan sebagainya. Apa elemen-elemen yang ada dalam bahasa Melayu. Okey, korang akan diberi pilihan untuk membuat ini tajuk yang korang nak, ataupun cikgu korang akan bagi kat korang senarai tajuk yang korang boleh pilih untuk korang jadikan sebagai assignment. Dan assignment ni akan diberi masa lah. Okey, korang akan diberi masa untuk buat assignment ni. Okey, dan korang diberi masa untuk berbincang, untuk mencari info dan sebagainya. Okey, buat macam-macam lah. Korang sama ada korang boleh buat temu bual ke, korang boleh buat soal selidik ke. Nanti kalau contoh korang dah masuk zaman tingkatan 6, sebab dia adalah pra-universiti, okey, korang kena betul-betul buat kajian. Kerja khusus ni adalah kajian. So maksudnya kalau kerja khusus korang memerlukan korang untuk menjalankan interview, menjalankan temu bual ataupun buat seborang soal selidik, korang kena buat.
Dan daripada borang-borang itulah nanti korang akan keluarkan data berapa orang setuju, berapa orang tak setuju. Orang kata responden ini apa pendapat responden ini, apa pendapat responden dan sebagainya. Dan semua data-data yang korang dapat, korang akan analisis, analisiskannya, okey, menjadi orang kata korang punya assignment. Dan situlah korang akan kena ada presentation, korang kena ada report, okey, kena ada laporan dan sebagainya, sebab korang akan diberi markah, okey, untuk setiap assignment yang korang buat. Maksudnya bukan fokus kepada exam sahaja. Okey, dapat itu. Dan itu salah satu perbezaan bila korang masuk sekolah dengan tingkatan 6. Dan aku tak tahu sama ada hari ini masih ada lagi tak sekolah yang menawarkan tingkatan 6. Tapi satu lagi, orang kata kehidupan pelajar-pelajar tingkat 6, kalau korang adalah pelajar tingkatan 6 yang berada di sekolah, okey, korang akan duduk dengan pelajar-pelajar SPM PT3, dan selalunya pelajar-pelajar tingkatan 6 ini akan dianggap sebagai senior paling besar lah dekat sekolah tu. Lazimnya any orang kata jawatan-jawatan tertinggi dalam setiap persatuan ke kelab ke akan diberikan kepada pelajar-pelajar tingkatan 6. Okey, dapat kat situ. Dan satu lagi untuk orang kata kehidupan. Okey, untuk korang tahu bagaimana kehidupan pelajar-pelajar tingkatan 6 adalah korang akan ada majlis perwakilan pelajar. Sama macam dekat universiti. Dia macam pengawas. Majlis perwakilan pelajar ini adalah di mana tugas korang adalah korang menjadi suara ataupun menjadi wakil kepada pelajar-pelajar. Kalau korang ada apa-apa yang tak puas hati, okey, dengan apa pentadbiran kat sekolah ke, ataupun ada pelajar yang perlukan bantuan ke, korang sebagai MPP, kita bagi MPP Majlis Perwakilan Pelajar, okey, yang akan membantu. Korang akan jadi orang kata frontliner untuk korang punya sekolah ataupun korang punya kolej tingkatan 6. So korang akan ada yang dipertua, naik yang dipertua dan sebagainya lah. Dan sebenarnya bagus untuk korang masuk dalam orang kata join organisasi Majlis Perwakilan Pelajar, sebab dia melatih korang untuk hidup dalam sebuah organisasi. Macam mana untuk melatih korang punya skill kepimpinan korang, macam mana korang nak lead. Sebab apa? Sebab bila korang masuk tingkatan 6, cikgu kebanyakannya akan lepas dekat korang semua. Korang yang tentukan apa yang korang nak buat. Contoh kalau dalam kelab, okey, persatuan ke apa, dia akan ada kelab persatuan sama sebiji macam sekolah, dan korang yang kena tentukan, okey, apa aktiviti tahunan, apa korang nak buat, apa orang kata jumlah ahli, yuran, semua korang yang kena tetapkan dalam kelab korang. Sama juga dengan Majlis Perwakilan Pelajar. Yang dipertua kena pastikan kebajikan pelajar sentiasa bagus, dan pelajar orang kata Majlis Perwakilan Pelajar ni dia menjadi pengantara antara cikgu dan juga pelajar-pelajar yang lain. Itu adalah bagaimana orang kata aku boleh korang gambarkan kehidupan sedikit pelajar-pelajar tingkatan 6 ataupun STPM. Kalau korang nak tahu sendiri bagaimana rasanya korang masuk STPM, macam aku cakap, ianya sama macam korang pergi sekolah, tetapi berbezaannya korang akan rasa korang pergi sekolah dan korang pergi universiti. Lebih kurang macam tu. Okay, tapi apa yang korang akan rasa seronok, buat sesiapa yang selalu homesick tu, korang tak perlu jauh-jauh dengan rumah. Okay, semuanya adalah orang kata bukan semuanya, maksudnya korang boleh spend masa korang sama macam korang spend masa zaman SPM dulu. Korang pergi sekolah, korang balik sekolah, korang spend masa dengan family, lepas tu pergi sekolah semula. Tapi apa yang membezakan adalah setiap benda yang dilakukan dekat dalam kolej tingkatan 6 korang kena buat sendiri. Cikgu-cikgu takkan bantu sama macam cikgu bantu korang masa SPM. Sebab apa? Sebab ini adalah sijil tinggi pelajaran Malaysia. Semuanya adalah mengikut keputusan pelajar-pelajar tersebut. Okey, so itu saja daripada aku, seorang bekas pelajar tingkatan 6. Okey, jangan lupa untuk ramai lagi untuk korang semua yang masih tidak mengenali tingkatan 6 untuk cuba masuk. Sebab apa? Sebab masa awal-awal aku habis SPM, aku pun rasa macam betul ke keputusan aku untuk ambil tingkatan 6. Okey, tingkatan 6 susah. Betul ke tingkatan 6 susah? Itu yang korang kena tanya diri korang. Sebab apa? Sebab lazimnya stigma atau pandangan-pandangan orang cakap, oh tingkatan 6 susah, tak naklah masuk form 6 susah, STPM susah. Tidak. Kenapa kita ada stigma macam tu? Sebab lazimnya sebelum ini, okey, pelajar-pelajar yang dapat result elok dalam SPM, mereka tak akan pilih tingkatan 6. Mereka akan pergi ambil pilihan yang lain. So yang akan ambil tingkatan 6 pelajar-pelajar yang
sedang-sedang dan ke bawah. Pelajar-pelajar yang average dan juga ke bawah. So bila-bila pelajar-pelajar yang memang average, yang memang struggle dalam pembelajaran dia ketika SPM, masuk pula STPM, sudah semestinya mereka akan cakap, oh STPM susah, jangan ambil STPM. Sebab apa? Sebab mereka memang datang daripada kalangan pelajar-pelajar yang average. So sebab itu aku cakap, okey, masuk dulu tingkatan 6, korang akan tahu bagaimana suasana di tingkatan 6. Dan sebenarnya tingkatan 6 tidak susah mana. Yang penting korang try dahulu. Okey, sebab apa? Sebab STPM adalah salah satu platform untuk sambung belajar yang paling murah. Okey, dan korang boleh meneruskan pembelajaran korang ke peringkat yang lebih tinggi lagi kalau korang join STPM. Kalau tak percaya, korang boleh tengok previous video yang aku buat mengenai 10 sebab kenapa kita kena ambil tingkatan 6 ataupun STPM. Okey, so itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi dalam konten video yang akan datang. Bye. Behind closed doors, I'm a fool for your love.